Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Muhammad Hanif bin Muhammad Yusof. Nama saya Muhammad Syahrudin bin Abdul Rahim. Nombor matrik 277-435. Saya akan membentangkan ciri-ciri penulisan sastra sejarah yang terkandung dalam teks hikayat Hang Tuah. Seterusnya, ini merupakan isi kandungan bagi tugasan saya, iaitu terdapat bahagian pendahuluan, isi pembincangan dan kesimpulan. Okey, yang pertama bahagian pendahuluan. Sebagai sebuah teks sastra sejarah, hikayat Hang Tuah juga mempunyai tujuannya yang tersendiri, iaitu mengapa ia ditulis. Sehingga sekarang kita tidak tahu siapa pengarang hikayat Hang Tuah yang mengarang cerita ini yang mempunyai kepanjangan sehingga lebih kurang 146,000 patah kataan. Teks sastra sejarah seharusnya difahami melalui sudut pandangan mengenai masyarakat yang menghasilkan teks tersebut. Melalui pemahaman itu, pekaji dapat mengetahui maksud tersurat dan maksud tersirat pada teks sastra sejarah tersebut. Justru, untuk memaknakan peribadi Hang Tuah, unsur-unsur mitos dan legenda perlu dimasukkan ke dalam teks sastra hikayat Hang Tuah tersebut. Unsur-unsur yang telah diperkatakan inilah yang menjadikan teks sastra sejarah tersebut menjadi sesuatu teks yang unik dan menarik. Seterusnya, isi perbincangan, ciri-ciri penulisan sastra sejarah yang terkandung dalam teks hikayat Hang Tuah. Sebagai sebuah karya yang diangkat dan dinobatkan sebagai sebuah karya yang agung, sudah semestinya ia mempunyai ciri-ciri penulisan yang boleh menjadikan ia sebuah karya sastra sejarah. Antara ciri-ciri penulisan sastra sejarah yang terdapat dalam teks hikayat Hang Tuah ialah karya sastra sejarah tersebut menceritakan asal-usul raja, mengemukakan jurai keturunan raja, menceritakan kisah pembukaan negeri, menceritakan keadaan negeri atau kerajaan itu pada peringkat akhirnya, mempunyai pantun, terdapat unsur mitos, penggunaan bahasa klasik, penggunaan bahasa istana, terdapat seni bahasa anafora dan juga terdapat perumpamaan. Okey, ciri-ciri yang pertama ialah ceritakan asal-usul raja. Hikayat Hang Tuah dibuka ceritanya dengan penetapan cerita Panji, iaitu Sang Peta Dewa turun ke alam dunia. Sang Peta Dewa telah berjumpa dengan Puteri Kemala Ratna Pelinggam. Mereka berdua telah berkahwin dan mempunyai seorang putera yang bernama Sang Sapurba yang kemudiannya menjadi raja di Bukit Seguntang Mahabiru. Di sana, Sang Sapurba terlihat seorang perempuan yang sangat cantik yang telah dimuntahkan oleh seekor lembu putih. Sang Sapurba berkahwin dengan perempuan itu dan perempuan itu menjadi permaisurinya dan mereka berdua dianugerahkan 4 orang putera, iaitu Sang Maniaka, iaitu putera sulung mereka yang menjadi Raja Melaka. Ciri yang kedua iaitu mengemukakan jurai keturunan raja. Biasanya susul kalus keturunan pada peringkat awal agak sama-sama dan penuh dengan nama-nama pelik yang tidak dikenali, misalnya Sang Peta Dewa dan Puteri Kemala Ratna Pelinggam. Jika ia semakin dekat dengan zaman terakhir, nama-nama keturunan raja itu akan menjadi lebih dikenali. Sebagai contoh, nama seperti Sang Maniaka, iaitu Raja Bentan. Ciri yang ketiga ialah menceritakan kisah pembukaan negeri. Kisah pembukaan negeri Melaka bermula apabila Hang Tuah melihat peristiwa ganjil di mana anjing perburuan Raja Bantan gunakan untuk memburu telah ditendang oleh seekor pelanduk putih yang kecil sehingga menyebabkan anjing perburuan Raja Bantan itu jatuh ke dalam sungai. Raja Bantan terkejut melihat peristiwa tersebut dan merasakan tempat tersebut sesuai untuk dijadikan negeri. Tempat tersebut dinamakan sebagai Melaka sempena nama pokok Melaka yang di mana tempat Raja tersebut bersandar. Seterusnya menceritakan keadaan negeri atau kerajaan itu pada peringkat akhirnya. Kegemilangan negeri Melaka tidak dapat bertahan lama kerana kekuatan Hang Tuah sudah semakin hilang disebabkan umurnya yang sudah lanjut. Dalam hikayat Hang Tuah, kemunduran negeri Melaka adalah disebabkan oleh Sultan Melaka yang kehilangan mahkotanya. Tidak lama kemudian, Feringgi datang menyerang Melaka. Sultan terpaksa berundur dan Hang Tuah pula melarikan diri, meninggalkan negeri Melaka lalu menyendiri seorang diri
dengan hidup bertapa di sebuah gunung. Yang kelima mempunyai pantun. Contoh pantun yang dimasukkan ke dalam hikayat Hang Tuah yang menunjukkan ianya ialah percakapan di antara Hang Jebat dan juga Hang Kasturi ialah seperti di bawah. Yang keenam ialah mempunyai unsur mitos. Dalam hikayat Hang Tuah ini terdapat juga unsur mitos yang boleh dianggap tidak masuk akal yang telah dimasukkan semasa proses mengarang karya tersebut. Unsur mitos juga boleh dikenali sebagai suatu unsur yang penuh dengan kesaktian dan magis. Sebagai contoh, dalam bab yang ke-19 dalam hikayat Hang Tuah ini pada menyatakan bahawa terdapat sebuah pulau yang dikatakan sebagai tempat yang keramat, iaitu lebih dikenali sebagai Pulau Biram Dewa, kerana sesiapa sahaja yang singgah di pulau tersebut pasti akan datang malapetaka, iaitu ribut taufan dengan tidak semena-mena. Contoh di bawah ialah contoh teks yang menunjukkan karya sastra sejarah ini mempunyai unsur mitos. Seterusnya yang ketujuh ialah penggunaan bahasa klasik. Dalam teks sastra sejarah hikayat Hang Tuah ini, pengarang telah menggunakan bahasa klasik dalam mempersembahkan cerita mereka. Bahasa Melayu klasik yang dimasukkan ialah teks tersebut banyak menggunakan kata pangkal ayat seperti sepermula Alkisah, maka tersebutlah, syahadan, hatta, arkian dan lain-lain lagi. Antara beberapa contoh petikan yang dapat dipetik dalam hikayat Hang Tuah ini untuk dijadikan sebagai contoh ialah ia dimulai dengan perkataan seperti berikut. Sebagai contoh teks yang ditunjukkan di bawah ini. Seterusnya, penggunaan bahasa istana. Bahasa istana juga terdapat dalam karya sastra sejarah hikayat Hang Tuah. Bahasa istana merupakan bentuk bahasa yang digunakan oleh kaum kerabat diraja, iaitu ia sering digunakan apabila berhubung dengan kerabat diraja dan apa-apa hal ehwal yang mempunyai kaitan dengan raja. Antara contoh bahasa istana yang terdapat dalam karya sastra sejarah hikayat Hang Tuah adalah seperti yang berikut. Hikayat Hang Tuah ini juga terdapat ciri-ciri seperti terdapat seni bahasa anafora. Anafora bermaksud pengulangan perkataan pada permulaan klausa. Berikut adalah contoh anafora yang terdapat dalam hikayat Hang Tuah. Sebagai contoh, seperti yang di bawah ini, penggunaan perkataan maka di awal ayat. Seterusnya, ciri-ciri yang terakhir yang terdapat dalam teks hikayat Hang Tuah ialah terdapat unsur perumpamaan. Dalam bab ke-12 hikayat Hang Tuah, pengarang menggunakan teknik perumpamaan untuk memberitahu akan sesuatu perkara. Contoh yang terdapat dalam hikayat Hang Tuah tersebut ialah melalui daripada petikan ini. Melalui contoh yang telah ada di atas menunjukkan bahawa pengarang ingin menggambarkan kemanisan dan kelazatan nyo gading yang diidamkan oleh Tuan Puteri. Rasa manis tersebut telah diumpamakan dengan serbat dan serikaya. Kesimpulannya, sastra sejarah yang dikarang oleh orang Melayu pada zaman dahulu tidak lebih tidak bukan ialah sebagai hiburan dan bukannya sains ataupun seni. Penulisan sastra sejarah tidak begitu mementingkan kepada kesempurnaan, ketepatan dan penjelasan yang terperinci. Sebaliknya, apa yang lebih dipentingkan dalam karya sastra sejarah ialah unsur mitos, hayalan dan legenda yang dapat menarik minat pembaca untuk membacanya. Dalam karya sastra sejarah, hikayat Hang Tuah adalah contoh yang terbaik untuk dianalisis dari segi ciri-ciri penulisan sastra sejarah tersebut. Hikayat Hang Tuah boleh dikatakan ia bergerak seiring dengan karya sastra sejarah Melayu yang lain kerana karya tersebut juga diiktiraf oleh UNESCO dalam Memory of the World Register pada tahun 2001. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya bagi tugasan 2 ini. Sekian, terima kasih.